اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Kemudian ini. Ini sebab juga. Sebab kenapa kena sembah Allah? Inni akhafu. Akhafu, aku takut. Aku takut. Alaikum, ke atas kamu. Azaba. Azab. Yaumin azim. Hari yang azim, yang besar. Apa hari yang besar ni? Hari yang besar iaitu hari dekat dunia ni, hari apa pun semua kecil. Hari lahir, hari kemerdekaan, hari cuti, hari raya, hari tsunami, semua tu kecil. Yang besar ialah hari akhirat besok. Kenapa? Sebab hari itu semua manusia akan dibangkitkan di satu tempat, tanpa ada tempat untuk berlindung, tanpa ada satu batang pokok pun, tanpa ada satu rumah, pakaian pun tak ada. Dan manusia akan berdiri di situ 50,000 tahun. Dalam keadaan bogel, dalam keadaan panas, di bawah matahari sejengkal ataupun sebatu. Ada manusia yang hitam mukanya, ada manusia yang berjalan dengan muka, ada yang manusia pekak, bisu dan buta. Hari itu adalah Yaumin Azim. Jadi, bahagian ketiga ni, dakwah Nabi Nuh, pertama, dia ada 3. Satu, ubudullah. Yang kedua, ma lakum min ilah ghairuhu. Yang ketiga, aku takut ke atas kamu azab yang sangat besar. Jadi kalau yang pertama, mesej, tujuan para rasul diutuskan ataupun tujuan berdakwah supaya mengajak manusia sembah Allah. Yang kedua, bahagian kedua, sebab kenapa kena sembah Allah? Sebab dia sahaja Tuhan, tidak ada yang selain padanya Tuhan. Dan juga tidak boleh mensyirikkan. Jangan sembah Allah, tapi ada juga Tuhan lain yang kamu sembah. Yang ketiga, bahagian ketiga juga sebagai sebab. Kenapa kena sembah Allah? Sebab kalau tak sembah Allah, akan ditimpa azab. Jelas, Jadi di sini unsur dakwah mesti ada 2. Unsur dakwah mesti ada 2, kan? Dakwah mesti ada 2. Satu, Bashir. Yang kedua, Nazir. Bashir mana? Bawa berita gembira. Ubudullah itu berita gembira. Sebab orang dalam keadaan zalim, lupa, sembah berhala, sembah benda yang tak sepatut disembah, tiba-tiba para Nabi beritahu sembahlah Tuhan yang sebenarnya. Itu sebenarnya berita gembira. Walaupun manusia tak suka. Sebab para Nabi membawa cerita yang benar dan untuk menyelamatkan manusia. Itu berita gembira. Dan dalam dakwah juga mesti ada unsur yang menakutkan, nazir. Apa dia? Unsur yang menakutkan iaitu amaran. Kalau kamu tak sembah Allah, kamu azab. Kamu ada 2 pilihan sahaja. Satu, tidak sembah Allah dan diazab, kekal selama-lama. Ataupun sembah Allah, selamat daripada azab. Kamu ada 2 pilihan. Jadi kalau sangat tidak bijak kalau kita berdakwah, cerita benda gembira sahaja. Kalau buat ni dapat pahala, kalau buat ni dapat masuk syurga, kalau buat ni dapat masuk syurga bawahnya sungai. Tapi cerita menakutkan tak ada, tak boleh. Sebab kadang-kadang manusia ni degil, kadang-kadang keras kepala, maka perlu ada unsur yang menakutkan, amaran. Dan pengajaran di sini, cuba tengok pengajaran di sini. Nabi Nuh kata apa? Inni akhafu. Sesungguhnya aku takut ke atas kamu. Sebenarnya siapa yang sembah berhala ni? Siapa yang sembah berhala? Kaum dia. Jadi bila kaum dia yang sembah berhala, siapa yang takut pada azab? Kaum dia, kan? Tapi dalam ayat ini siapa yang takut? Nabi Nuh, subhanallah. Apa pengajarannya? Sepatut ayat macam ni. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkannya, sebab kamu kena takut pada azab Allah. Sebab kamu yang sembah berhala. Sepatut macam tu, kan? Kamu kena takut. Bukan aku. Aku dah sembah Allah.
Subhanallah. Itulah ibrah. Kenapa Nabi Nuh yang takut? Yang sembah berhala orang lain, yang takut orang lain. Kenapa? Jadi pengajarannya, orang beriman sentiasa risau pasal orang lain. Orang beriman sentiasa risau pasal orang lain. Di samping dia sendiri, betulkan diri dia. Kalau diri dia dah selamat, belum tentu dia selamat. Kalau dia tak betulkan orang. Jadi kalau kamu tak itu, kalau aku tak tegur kamu, aku pun akan diazab. Satu. Yang kedua, Nabi Nuh dan juga semua para Nabi. Semua para Nabi kerja dia selamatkan manusia daripada apa? Azab. Sampai mereka sangat-sangat takut kaum dia dibakar. Bukan takut pada diri. Akhafu alaikum. Aku takut kamu dibakar. Sebab sayangnya para Nabi kepada kaum dia. Walaupun menentang, walaupun kaum dia permainkan dia, tapi sikap para Nabi, hati para Nabi tetap ada rasa takut dan sayang kepada kaum dia. Boleh? Dan takut yang paling menakutkan ialah azab. Jadi ambil pengajaran juga, iaitu jangan kita takut anak kita tak lulus periksa. Jangan kita takut sangat anak kita miskin. Tapi takutlah anak kita akan diazab di neraka. Kalau kita usahakan supaya anak kita selamat daripada azab, confirm dia akan selamat kat dunia. Tak mungkin dia selamat daripada azab Allah, tiba-tiba dia diazab di dunia. Jadi biar jelas, para Nabi, itu kerja para Nabi. Tapi kerja kita ialah sama, ikut kerja para Nabi. Apa dia? Fokus utama kita, selamatkan diri kita, selamatkan anak kita dan selamat orang lain daripada azab. Adapun selamat daripada kemiskinan, selamat daripada musibah kat dunia, kita tak boleh nak elakkan. Sebab dalam dunia adalah ujian. Bila ujian ada musibah. Bila ujian ada nikmat. Semuanya ujian. Tapi yang paling penting ujian tu untuk memastikan kita selamat di akhirat. Jadi letaklah matlamat utama kita, bila kita mengajar, bila kita mendidik anak, matlamat yang paling besar dan paling utama, supaya anak kita selamat daripada azab yaumin azim. Apa guna anak kita berjaya kat dunia, selamat kat dunia, jawatan besar, kaya, bagi 5,000 setiap bulan pada kita, tapi di akhirat besok anak kita tak selamat daripada azab. Dan juga pengajaran, kalau kita ni hati kita bersih, kita kena sentiasa berusaha untuk menyelamatkan orang daripada azab. Bila kita bantu orang miskin kan, jangan fokus pada material sahaja. Jangan fokus pada material. Baiki rumah, bagi paip air kan, bagi telaga, bagi perigi. Tapi mereka tak solat, mereka tak kenal Tuhan. Apa faedah? Tidak ada faedah. Sebab itulah Nabi bawa Al-Quran, bukan Nabi bawa projek, bukan Nabi bawa duit. Allah jadikan Nabi orang miskin dan hanya membawa Quran. Sebab Quran saja yang boleh selamatkan manusia daripada azab Allah. Dan bila kita berpandu ke Al-Quran, sebenarnya kat dunia pun tak ada masalah. Sebab Allah dah janji, siapa yang jaga perintah Allah, Allah akan jaga dia, dunia dan akhirat. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران